Kau cuba bayangkan kalau diri kau adalah Spider-Man, tapi kau dituduh oleh Spider-Man yang lagi experience daripada kau, Spider-Man yang lagi intellectual daripada kau, cakap dekat kau ni punca, kau ni masalah, kau ni tak sepatutnya jadi Spider-Man. Apa kau rasa? Looks like you lost another one. Hi, what up, bruv? Welcome back to Filmvision YouTube channel, di mana kita akan bahaskan tentang MCU News, MCU Rumors, MCU Review dan banyak lagi tentang Marvel. Okay, tapi this is a special session untuk correct plot Spider-Man Across the Spider-Verse, di mana kita akan membincangkan tentang teori, spoilers, Easter egg dan sebagainya. Okay, ataupun question-question yang kita tak faham dengan sesebuah filem tu. Okay, tapi disclaimer kepada sesiapa yang belum lagi tonton filem Spider-Man Across the Spider-Verse, I think you need to tutup dulu video ni, pergi booking tiket untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. Lepas dah tonton cerita tu, yes, korang boleh datang ke sini balik. Tapi for those yang dah tengok cerita tu, you my man, you deserve to be here. Okay, sebab kita akan borak tentang Spider-Man Across the Spider-Verse. Dan don't forget to don't forget untuk subscribe for Filmvision YouTube channel. Sebabnya nanti bila dah sampai 5k subscribers, aku akan buat giveaway Funko Pop. Alright, so boleh share this video kepada kawan-kawan korang biar kita sampai ke 5k, and then the giveaway, aku akan buat giveaway lah kepada korang semua. Okay, so Spider-Man Across the Spider-Verse. Before kita pergi in depth lagi tentang plot dalam Spider-Man Across the Spider-Verse, aku nak korang semua komen dahulu berapakah rating korang untuk filem Spider-Man Across the Spider-Verse, top 3 moment yang best dalam Spider-Man Across the Spider-Verse, dan juga siapakah MVP korang untuk filem Spider-Man Across the Spider-Verse. Okay, but before that, aku nak bagi aku punya persepsi lah, kiranya bukan persepsi lah, macam sebelum Spider-Man Across the Spider-Verse tiba di Power Gum, aku ada buat correct plot untuk Spider-Man Across the Spider-Verse, tapi before film start lah. So basically 70% daripada my theory happens, terjadi dalam Spider-Man Across the Spider-Verse. Yang selebihnya 30% yang tak jadi tu adalah ending scene, credit scene tak ada, dan juga cara macam mana Miles Morales menjadi Spider-Man. So basically 70% saja, satu amount yang tinggi, tapi tak. Kalau ada dua teori dah sebenarnya, aku ada buat dua teori before this, tapi kalau kita combine dua teori tu pun takkan cecah 100% tepat lah. Tapi it's okay, that's a thing lah. Bila buat teori akan ada momen yang kau salah, akan ada momen yang kau betul. Okay, so we go for rating untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. Rating aku untuk filem tersebut is 10 out of 10. Basically very magnificent punya filem. Animated dia sangat cun, storyline, plot wise, cerita yang sangat matang dan sebagainya, deserve to be rated 10 over 10 for me. Walaupun ini hanyalah part 1 saja. Ada yang kata macam, oh ni adalah part 1 saja, kenapa tak bagi rating rendah sikit, sebab nanti kita akan dapat part 2. Because aku rasa this film is well near perfect lah. Walaupun aku bagi 10/10 kan, walaupun aku tahu ada part 2, tapi macam mana cerita ni bermula dan berakhir, aku sangat suka. Okay? So kita pergi kepada top 3 favorite moment untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. Yang ketiga, aku suka Miles Morales dapat lari daripada beratus-ratus Spider-Man yang ada di Spider Society tu. Sangat-sangat mengganggukan, menunjukkan bahawa Miles Morales is one of a kind. Okay, dia dapat mengalahkan, dia bukanlah menumbuk dan sebagainya, tapi dia, the idea of dia berjaya untuk lari daripada situasi di mana ratusan Spider-Man mengejar kau, tapi you manage to escape from that situation kan. So huge respect untuk Miles Morales. Yang kedua, apa yang aku suka, momen aku yang suka adalah, of course lah, the ending scene untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. Miles Morales Spider-Man Earth 1610 versus Prowler Miles daripada Earth 42. Oh, this moment ni sangat-sangat significant, sangat-sangat mengejutkan, give a plot twist kepada jalan cerita Spider-Man Across the Spider-Verse, dan plot itulah adalah plot yang aku tak dapat jangkakan langsung. Dan the idea of Miles berjumpa dengan Miles ni berkesan dalam filem ni, yang membuatkan orang suka dengan Prowler Miles instead of dia punya kasut Air Jordan yang baru tu kan. Apa yang membuatkan filem ni berkesan adalah Spider-Man No Way Home. Korang pernah ingat masa Spider-Man No Way Home tu, dia pernah ada satu teori di mana, ataupun satu rumors di mana berkemungkinan akan ada Peter Parker, a variant of Peter Parker, tapi semuanya dilakonkan oleh
Tom Holland. Dan masa tu semua orang marah, babe. Semua orang marah situasi tu, macam kalau orang nampak Tom Holland ada 3 orang dalam cerita tu, aku akan marah gila. Dan I am one of that lah. I am one of that person yang akan marah lah. Tapi surprisingly, thanks for Kak Amy Pascal, sebab dia munculkan Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire dalam Spider-Man No Way Home, memberikan satu suntikan nostalgia yang sangat-sangat hebat dalam Spider-Man No Way Home. Dan dalam Spider-Man Across the Spider-Verse, dia munculkan Miles versus Miles, tapi orang menerima situasi tersebut disebabkan jalan cerita itu sendiri. Okay, ini bukanlah a version of Miles yang sama seperti Miles Morales Earth 1610. This is a Miles Prowler, okay? Prowler yang wujud di dalam Earth 42, a world without Spider-Man, which make konflik di antara Miles Prowler dan juga Miles Morales Spider-Man Earth 1610 much way interested untuk kita invested dengan jalan cerita tu. Okay, so itu adalah yang kedua. Yang pertama, apa yang aku best, momen yang paling best untuk filem ni. Okay, mungkin ramai tak setuju dengan aku buat this thing, tapi momen yang paling best for me adalah apabila Spider-Punk dia quit Spider Society disebabkan Miguel punya persepsi, Miguel punya tanggapan terhadap Miles. He's against all of that concept, which aku salute gila Spider-Punk. He is anarkis, seorang yang kalau dia rasa betul, kalau rasa dia salah, dia takkan ikut. Spider-Punk mungkin ada yang akan memilih untuk MVP lah, but my MVP for this film, the Spider-Man Across the Spider-Verse, I need to choose Miguel O'Hara Spider-Man 2099, as he is adalah dia ni seorang antagonis dalam filem ni. Walaupun ramai lepas filem ni keluar, ramai yang kinda macam attack aku lah, tapi okay, aku faham kenapa. Macam orang cakap macam the spot lah the main villain dan sebagainya. Tapi aku keep on repeating this lah, dan surprisingly aku betul yang the spot adalah the puppet master, puppet villain dalam cerita ni, dan dia muncul sekejap-sekejap saja instead of Spider-Man 2099 Miguel O'Hara. Macam aku cakap dalam correct plot sebelum ni, this film is about perspektif punya war tau. Civil war di antara siapa yang betul dan juga siapa yang salah. Siapa yang kena ikut siapa senang cerita. Tapi Miguel O'Hara dia bawakan elemen of narcissistic dalam cerita ni, di mana dia rasa dia boss, he can do whatever he wants lah. He can do whatever he wants. Dia sedap-sedap suka hati, dia nak mengarah semua Spider-Man macam mana untuk menangkap anomaly. Lepas tu dia nak mengarah Miles, yang dia nak cakap Miles ni, you are a mistake, you are supposed to be Spider-Man dan sebagainya. Basically dia sangat-sangat narcissistic lah, dan dia berjaya bawakan watak itu. Surprising, thank you for Oscar Isaac yang menjadi suara kepada Miguel O'Hara. Dia punya suara tu sangat-sangat karismatik. I like everything about Miguel O'Hara Spider-Man 2099, walaupun dia punya teori in this thing dalam multiverse Spider-Verse is quite wrong sebenarnya. Nanti kita akan ceritakan. Okay, so sebelum kita memasuki point-point dalam correct plot untuk video kali ni, aku nak bagi tahu dekat korang semua, this is the hardest correct plot yang aku pernah buat. Okay, sebabkan dia punya story, dia punya plot, dia punya misteri yang terjadi dalam filem ni is endless tau. Dia tak berkesudahan, sebabkan kalau kau refer dalam komik pun, mungkin kau ada reference lah, you can point out ataupun pick a story daripada komik, contohnya seperti Spider-Geddon ke, ada banyak lagi lah komik-komik yang ada. Tapi this one, Spider-Man Across the Spider-Verse, is beyond the comic iteration now, ataupun senang cerita, Spider-Man Across the Spider-Verse is a new comic macam tu. So it's hard to speculate, susah untuk kita speculate, susah untuk kita buat teori about this thing, sebab dia tak berkesudahan. Dia akan berkesudahan apabila Spider-Man Beyond the Spider-Verse akan tiba nantilah. Dan sekarang ni pun kita ada banyak news lah, contohnya seperti Miles Morales live action sedang dibangunkan, dan banyak lagi lah. Lepas tu kita mungkin akan dapat spin-off untuk Spider-Woman, ya, who knows lepas ni macam mana kan. But yeah, so anything in this video, take it with a grain of salt. Just make this video just for fun, untuk kita punya entertainment saja untuk Spider-Man Across the Spider-Verse. Okay, so kita pergi kepada point yang pertama untuk correct plot malam ni, iaitu cameo injection. Surprisingly dalam filem ni, apa yang membuatkan filem ni sangat-sangat best adalah cameo injection. Terlampau banyak cameo of Spider-Man muncul dalam filem ni, dan dia menarik kita daripada zaman-zaman kita budak-budak, zaman daripada kita masuk ke sekolah menengah dan sebagainya. Sebabkan karakter-karakter tersebut, kalau kau betul-betul
betul peminat kepada Spider-Man, you will notice, kau akan perasan setiap Spider-Man yang muncul dalam filem ni. Contohnya seperti Web Slinger, contohnya seperti Spider-Man PS4, contohnya seperti Spectacular Spider-Man, Scarlet Spider-Man Riley, which is Scarlet Spider-Man Riley ni aku agak tak suka sebenarnya. Dia tak dapat justice, tapi aku faham kenapa dia jadi macam tu, sebab kita nak fokus on Miles dan juga Miguel punya tanggapan. So Ben Riley agak goofy dalam cerita ni, but it's okay, I think. I hope aku akan dapat tengok dia lagi in the future. But yeah, that's it about Ben Riley lah. Tapi another from that, ada banyak lagi lah cameo. Contohnya, dunia Lego Spider-Man, which is dunia Lego tersebut dibuat daripada seorang kanak-kanak berusia 14 tahun yang mana dia ada YouTube channel dia sendiri. Tak salah aku, dia mencipta kembali trailer Spider-Man Across the Spider-Verse dalam versi Lego. Dan surprisingly dalam cerita ni kita nampak Lego tersebut, dunia Lego, which is aku sangat-sangat salute, okay. Dan banyak lagi tapi another cameo kita boleh cakap tentang Andrew Garfield also in this film, di mana Andrew Garfield dan juga Captain Stacy tu mati dalam filem Spider-Man The Amazing Spider-Man yang pertama pada tahun berapa, 2000 aku tak ingat tahun apa cerita tu keluar. Kalau Amazing yang kedua tu 2014 kan. So tapi tak apalah, Andrew Garfield pun ada dalam filem ni, dan juga a glimpse of Tobey Maguire pun ada dalam cerita ni. Tobey Maguire dan juga Uncle Ben Parker, kita nampak situasi tersebut dalam masa Miguel O'Hara dia explain tentang canon event kan. Tapi surprisingly, apa yang paling menarik tentang cameo, aku rasa dalam hall mana-mana pun lah, kalau betul semua peminat Spider-Man tu akan ada dalam hall tu, momen cameo yang paling menarik dalam filem ni is Aaron Davis Ben Prowler live action MCU punya version. Bro, come on lah. That is the thing yang ramai gila tertunggu-tunggu. Ramai gila nak tengok Prowler Miles Morales live action. Semua nantikan momen tersebut. Dan apabila Aaron Davis MCU ada dalam dalam penjara, sebab dia ni dikategorikan sebagai anomaly dan ditangkap oleh tak salah aku, dia ditangkap oleh Gwen yang menangkap Prowler tu. Tapi seorang lagi aku tak silap aku, sama ada Spider-Punk ataupun Spider-Man 2099. Antara dua orang ni aku tak ingat siapa yang tangkap, walaupun dah tengok cerita ni 2 kali kan. So Prowler, Aaron Davis ada dalam cameo untuk Spider-Man Across the Spider-Verse, yang mana menunjukkan kepada kita semua berkemungkinan Miles Morales sudah pun ada dalam universe MCU. Okay, dan semua benda tu memang semua orang sangkalkan sekarang ni ataupun beranggapan sebegitu. And aku pun one of it, salah seorang yang rasa Miles Morales live action sudah pun ada dalam MCU sebenarnya, tapi tidak didevelopkan lagi. Sebab that is the same person lah sebenarnya. Aku mula tengok tu, aku macam is it the Prowler from SSU ataupun universe yang berbeza ke kan. Tapi rethinking of that, ambil masa untuk aku berfikir, I think itu adalah Aaron Davis Prowler daripada MCU. No doubt. Next stop, we talk about family conflict dalam cerita Spider-Man Across the Spider-Verse ni. The thing is tentang Spider-Man Across the Spider-Verse, walaupun dia menceritakan tentang Spider-Verse lebih in-depth, tapi ada momen di mana family conflict berlaku dalam cerita ni, yang mana memakan masa agak lama dalam cerita ni. Termasuklah dengan first act untuk filem ni, apabila Gwen Stacy punya origin diceritakan, lepas tu dia terus pergi kepada Miles Morales dan juga di family conflict. The thing is tentang filem ni, dia menceritakan tentang ibu dan bapa Miles, dia tidak sanggup untuk kehilangan anaknya. You tahu, dalam kehidupan kita ni kita akan menghadapi fasa-fasa transition phase of growing, okay? Di mana kita mula kita sekolah rendah, sekolah menengah, masuk ke universiti, and then kita akan ada kehidupan sendirilah. And there is the moment, situasi tersebut ataupun that kind of absolute point adalah di mana ibu bapa sepatutnya melepaskan anaknya untuk terbang, untuk create his or her life. Bukannya melepaskan bermaksud macam biarlah anak kau pergi ke mana-mana. Tidak, bukan maksud macam tu. Tapi to let him grow.
Itu apa yang Miles more or less rasa dan juga kita semua rasa. Itu adalah fasa transition dalam kehidupan kita yang setiap hari berlaku. Mungkin korang pun boleh relate dengan kehidupan Miles Morales kan. Tapi dia bukan bercakap daripada segi ataupun perspektif Miles Morales saja. Dia juga bercakap daripada perspektif mak dan mak ayah kepada Miles Morales ni. Macam mana susahnya untuk mendidik seorang anak dan melihat seorang anak itu sukses, berjaya sehingga kan mereka terpaksa untuk pergi jauh daripada genggaman kita. Dan kita selalu fikir be a son, be a daughter is difficult. Tapi daripada perspektif seorang mak ayah, sukar juga untuk melihat anak membesar. Dan kadang-kadang kalau kita fikirlah kan, menjadi seorang mak ayah ni, dia sebenarnya tak ada parental guide ataupun tak ada buku untuk kita rujuk macam mana untuk menjadi mak ayah yang terbaik ataupun macam mana untuk menjadi anak yang terbaik kepada mak ayah. Dan dalam filem ni, it delivers that. Apa yang penting di antara mak, ayah, anak-anak, keluarga is understanding. Adalah untuk memahami apa yang kau nak dan memahami apa yang aku nak. So that it suits well with everyone untuk sesuaikan dirilah dengan storyline. Contohnya macam apa yang kita tak boleh buat dengan family kita. Contoh macam kita ada perasaan macam ni kan, tapi kita tak dapat untuk mengekspresikan apa yang kita rasa tu. Sama seperti Miles buat. Macam mana Miles buat? Miles dia rasakan dia nak kebebasan daripada mak ayah dia. So dia become Spider-Man and talk dengan bapak dia dekat Alchemax tu kan. So dia cakap dengan anak dia, I think you should let him fly, something like that. Okay, cuba bayangkan kalau Miles tak jadi Spider-Man and then dia cakap macam tu kat bapak dia, adakah bapak dia akan menerima benda tu ataupun nasihat tu dan dia akan terapkan nasihat itu dalam kehidupan? Yeah, I don't think so. So this film develop family conflict dengan sangat-sangat bagus. It's not a film to us as a Spider-Man yang nak tengok Spider-Man saja, nak tengok multiverse saja, tapi it's more than that. Dan disebabkan dia fokus on, I think almost 1 hour lah dia fokus on family conflict, family tradition. Dia membuatkan cerita kartun ni cerita yang sangat-sangat matang and it's not suitable for kids. That's why aku sangat-sangat suka Spider-Man Across the Spider-Verse instead of Spider-Man Away Home. Okay, Spider-Man Away Home dia punya nostalgia inject sangat-sangat tinggi, tapi the story, the drama dalam cerita tu is not difficult ataupun heavy ataupun berat macam Spider-Man Across the Spider-Verse ni. So A+ untuk family conflict dalam Spider-Man Across the Spider-Verse. Kita akan bercakap tentang Spider-Gwen. Okay? Sebenarnya apa yang aku rasa tentang Spider-Gwen ni, dalam Across the Spider-Verse dia dapat spotlight yang sangat-sangat banyak dalam cerita ni, yang mana kalau kita ada percentage, Spider-Gwen hanyalah mungkin memainkan peranan 40% dalam penceritaan Across the Spider-Verse ni, dan juga selebihnya adalah Miles Morales and the Universe dan sebagainya lah. 40% kau mulakan cerita Across the Spider-Verse ni dengan Spider-Gwen, kau tutup cerita ni dengan Spider-Gwen juga, which is benda tu aku rasa macam wah, interesting gila kau buka cerita Across the Spider-Verse macam ni. Dan macam mana cerita Spider-Gwen tu suit dengan ataupun connected dengan Miles Morales. Kenapa pentingnya origin story untuk Gwen ni penting kepada Miles, penting juga kepada canon event, penting juga kepada Spider-Verse. Itu sangat-sangat penting. Okay, kita start dengan Spider-Gwen lah kan. Spider-Gwen dia mulakan cerita ni dengan dia mempunyai satu kesusahan, dia mempunyai satu kesepian apabila this film itself lah adalah timelines, I think dalam setahun, 16 bulan tak silap aku, setahun lebih lah selepas Spider-Man Into the Spider-Verse. Selepas daripada Collider dah meletup, semua orang dah balik ke universe asal dan sebagainya, Spider-Gwen is one of the lonely person yang dia pernah jadi. Dia try untuk join band, dia try untuk create a band. Aku rasa dia drummer kan, bukan gitar. Betul lah, dia drummer kan. Tapi dia tak rasa connection tu, dia tak rasa yang she is belong to someone else instead of Miles. Okay, walaupun dia tak cakap lah dalam cerita ni yang dia fall in love dengan Miles ataupun dia anggap Miles tu boyfriend dia, tidak lah. Tapi kita nampak lah chemistry di antara Gwen dan juga Miles, seakan-akan mereka berdua ini akan terjadi seperti sepasang kekasih. Okay, kita nampak momen sebegitu. Tapi mereka berdua dah tak jumpa lama sangat, dan Miles Gwen punya life pun terumbang-ambing apabila dia perlu deal dengan dia punya consequences, di mana dia
accidentally membunuh kawan karibnya iaitu Peter Parker, which is seorang lizard, seorang lizard dalam universe Spider-Gwen tu. Dan disebabkan dia tersilap membunuh kawannya itu, bapa kepada Gwen Stacy ni iaitu ketua polis tu, dia memang sangat-sangat nak memburu Spider-Gwen ni kan. Tapi dia tak tahulah pada waktu itu siapa Gwen ni. Tapi along the way, Vulture datang ke universe Spider-Gwen disebabkan this Spider-Verse happen kan. Dan dalam tu juga Spider-Man 2099 dan juga Spider-Woman datang ke situ untuk memperbetulkan keadaan. Tapi selepas mereka dah selesaikan misi mereka tu, Captain Stacy ni dia approach Gwen lah untuk menangkap Gwen disebabkan Gwen ni lah yang membunuh Peter Parker. It's not about Gwen selamatkan orang yang dalam bangunan tu, tapi Gwen terikat dengan satu kriminal yang dia accidentally buat. Aku bukan nak cakap yang aku side on Gwen Stacy ataupun Captain Stacy, tapi the thing is apa yang Gwen buat tu memang salah, tapi it's a canon event kan, it's a canon event. Dan ayah kepada Gwen ni, walaupun dia dah buka topeng, Gwen dah buka topeng yang cakap Gwen ni anak dia dan juga Gwen tak membunuh Peter Parker, Gwen adalah Spider-Gwen dan sebagainya, ayah dia masih tak menerima situasi tersebut dan dia mengikut firasatnya sebagai seorang polis untuk menangkap seorang penjahat. At the moment, he's not being a dad. Dia tidak menjadi seorang ayah kepada Gwen, tapi dia memilih untuk menjadi seorang polis kepada seorang penjahat. Dan situasi tu sangat-sangat menyayat hati disebabkan bapaknya tak boleh terima keadaan. Aku tak kira kalau kau anak aku ke, kau bukan anak aku ke, aku kena tangkap kau. Sebab kau dah buat kesilapan. Tapi Gwen, aku faham lah. Aku faham kenapa Gwen rasa macam tu. Kenapa dia rasa betray. Kenapa dia rasa macam dia punya feelings tak divalidate kan. Aku faham kenapa dia rasa begitu. Dan disebabkan itu juga dia memilih untuk join Spider-Man 2099 dan juga untuk pergi ke Spider Society lah. Dan dalam pada waktu itu juga ayah kepada Gwen Stacy ni sepatutnya dinaikkan pangkat dalam masa I think 2 hari juga, sama seperti bapa kepada Miles. Tetapi at the end of this scene kita nampak Gwen Stacy Spider-Gwen dicampakkan kembali ke universe asalnya disebabkan dia telah ingkar arahan kepada Spider-Man 2099. Dan Spider-Man 2099, Miguel O'Hara sangat-sangat marah dengan Gwen sehingga dia mencampakkan Gwen kembali ke dunia yang asal, universe yang asal. Dan pada waktu itu jugalah bapa kepada Gwen Stacy ni dia menerima kembali Gwen Stacy selepas Gwen Stacy telah menghilang selama berbulan-bulan. Okey, dan dia cakap dia tak naik pangkat. Okey, dia tak naik, aku tak ingat, aku tak tahu sangat dalam pangkat polis ni, polis dulu ke, patut inspektor ke, general ke, aku tak tahulah semua pangkat tu. Tapi at the moment sepatutnya bapa Gwen Stacy ni dinaikkan pangkat dan menjadi macam ketua polis, something like that lah. Tapi momen tu tak terjadi dan membuatkan dia kata, bapa Gwen Stacy tu kata, the only thing that I care is you, my daughter. Dia kisahkan pasal anak dia. Lepas tu Gwen macam, what? Gwen lari tau. Gwen lari daripada tanggungjawab dia. Gwen lari daripada konflik di antara dia dengan bapa dia disebabkan dia tahu bapaknya akan mati apabila dinaikkan pangkat. Tapi apabila dia lari pergi ke Spider Society dan dia balik, bapaknya menerimanya, itu satu. Dan juga bapaknya berhenti meletakkan jawatan sebagai seorang polis untuk, dia bukan mencari anaknya lah, tapi dia meletakkan sebab dia rasa anak dia lagi penting daripada semua benda yang ada dalam dunia tu. Which make this moment, masa tu Gwen realise, wait, my canon story has changed. Dah berubah. Dan masa tu dia baru sedar, okay, Miles mungkin betul. Disebabkan itu, Gwen Stacy dan juga dia telah recruit beberapa orang untuk join dia punya band untuk pergi selamatkan Miles Morales, which is kita ada Spider-Punk, kita ada Spider-Bite, kita juga ada Spider-Man India, Spider-Woman tak, tapi kita juga ada OG squad iaitu Peter Ben Parker, Spider-Noir, lepas kita ada Penny Parker, kita juga ada, aku tak ingat aku nampak ke tak Spider-Ham ataupun Spider-Pig, aku tak ingat aku nampak ke tak, tapi mereka berkumpul dalam penghujung filem itu as it symbolize hope untuk menerima kita punya takdir. Macam tu. So itulah sedikit lah tentang Gwen Stacy lah. Then let's talk about one of the beautiful character dalam cerita ni, dan juga funny comedy, iaitu The Spot. Oh damn, The Spot shine so well bro. The Spot sebenarnya aku sangat-sangat setuju dengan
kata-kata daripada Abang Munif, Baspop, Dronosaur. Dia kata, this is how Kang the Conqueror should be. Okay, macam mana kalau kita tengok The Spot ni didevelopkan dalam satu filem saja, bukannya banyak-banyak filem, satu filem saja, tapi dia punya penceritaan tu ditulis dengan sangat rapi. From a villain yang nobody, villain of the week, to the multiversal threat. Okay, aku tak rasa dia multiversal threat, tapi dia more kepada Spider-Verse punya threat, which is masih lagi besar lah. Dan ceritanya bermula apabila Jonathan On dia create Collider untuk Kingpin, dan juga dia dia telah dikenakan serpihan-serpihan daripada Collider apabila Collider tu meletup dalam the ending scene untuk Spider-Man Into the Spider-Verse. So dia terjadi The Spot. Okay, dan juga The Spot ni, Jonathan On ni is one of the person yang Miles telah melontarkan bagel dekat atas muka dia sehingga kan dia jadi The Spot. How crazy that story is. Kau faham tak macam mana pembawaan karakter, macam mana seorang villain itu muncul daripada tindakan kita. Yang ni aku akan cakap dengan topik yang seterusnya lah. It's so crazy tau. Dan benda ni apa yang Kang the Conqueror missed out. Siapa, whoever yang menulis karakter Kang the Conqueror, after this you need to watch The Spot lah. The Spot menunjukkan dia sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat revengeful, dan juga dia ada motif. Dia nak hapuskan Spider-Man, dia nak control Spider-Verse, dia nak control multiverse. The threat ataupun ancaman tu sangat-sangat besar. Kalau ini bukan apa yang aku rasa, even kalau korang tengok cerita ni, at the end of the scene, apabila Spot dia dah gain seluruh hitam kat badan dia, lepas tu dia macam berpusing-pusing, aku rasa dia dah bukan The Spot lah, dia panggil The Curl. Tidak. So dia nampak kat situ, what the heck is happening with this villain though? Go from pak lawak, kau tiba-tiba jadi macam orang yang serius gila bangang punya kan. Macam wow, The Spot, character development dia sangat-sangat bagus lah, to be honest. I really like this villain, macam mana cerita dia disampaikan. Okay, so basically itu adalah The Spot. Aku akan cakap lagi tentang The Spot untuk next topic lah. Topik yang seterusnya iaitu Butterfly Effect. Okay, mungkin ada yang tak tahulah Butterfly Effect tu apa. Senang cerita, aku ringkaskan saja. Butterfly Effect ni adalah seperti satu keputusan ataupun satu perubahan kecil yang kita buat dalam kehidupan kita, tapi perubahan kecil itu telah memberikan impact yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Either it is good ataupun bad. Itu adalah satu perubahan kecil ataupun satu tindakan kecil kita. Contoh nak bagi korang semua faham. Contoh kau ada SPM tahun ni, tapi kau belajar kau tak berusaha untuk dapatkan 8A ke dan sebagainya, whatsoever lah kan. Dan disebabkan itu kau tak dapat 8A, tapi dalam universe dalam kau punya jalan cerita, kau sepatutnya dapat 8A. Tapi disebabkan effort kau tu yang mana telah mengubah segala-galanya. Tapi dalam dunia kita ni tak adalah macam kalau kita langgar jalan cerita, tiba-tiba ada orang nak datang nak buru kita sebab kita langgar jalan cerita. Tak adalah. Dalam kehidupan kita ada kodok dan kodar lah kan. Kita kena percaya kepada takdir lah kan. So basically itu adalah butterfly effect lah dalam ayat mudah untuk kita faham. Okay? Dan apakah butterfly effect dalam Spider-Man Across the Spider-Verse? It's all started daripada The Spot lagi, macam aku cakap tadi ya. Okay, argument dalam cerita ni yang dibawakan oleh Miguel O'Hara, which is aku sangat-sangat percaya dia adalah main antagonist yang cerita ni instead of The Spot. Argument yang dibawakan adalah, satu, dia bawakan katanya Miles Morales is a biggest mistake of Spider-Man, yang mana Miles Morales tidak ditakdirkan untuk menjadi Spider-Man. Okay, macam mana dia jadi Spider-Man adalah apabila spider yang menggigitnya itu bukan daripada universe dia, bukan daripada Earth 1610. Instead of that, spider yang datang ke universe Miles Morales 1610 itu datang daripada Earth 42. Yang mana Earth 42 sekarang ini is a world without Spider-Man. Dunia tanpa Spider-Man. Okay, dunia tanpa Spider-Man, masa tu kita dapat tengok dan ada suara-suara daripada J.K. Simmons, aku tak ingat nama voice actor untuk J. Jonah Jameson tu kan. Dia cakap tentang Sinister Six mengawal bandar tersebut, which is that city dalam Earth 42 is full of crime. Disebabkan Spider-Man tak ada dalam dunia tu untuk menyelamatkan keadaan. Okay, so disebabkan Spider tu travel through time, travel through dimensi, dan dia menggigit Miles. Dan Spider tu dibawakan oleh Jonathan On, The Spot.
The Spot sendiri yang bawa Spider tu through the first interference untuk The Collider yang Kingpin suruh buat tu. So Spider tu datang ke sini, tapi Spider tu escape and gigit Miles. Lepas tu Miles nak berjumpa lah dengan mentor dia, iaitu Peter Parker ataupun Spider-Man yang betul dalam dunia Earth 1610. Tapi Miguel kata disebabkan Miles ada kena gigit laba-laba, Peter Parker universe tersebut mati atas tindakan Miles. Kau cuba bayangkan kalau diri kau adalah Spider-Man, tapi kau dituduh oleh Spider-Man yang lagi experience daripada kau, Spider-Man yang lagi intellectual daripada kau, cakap dekat kau ni punca, kau ni masalah, kau ni tak sepatutnya jadi Spider-Man. Apa kau rasa? Kau tak rasa bengong ke kepala kau kalau kau kena cakap macam tu kan? Tapi Miles is different. Miles dia ada dia punya integrity. Dia ada dia punya kedegilan, macam Kak Miharu cakap, and I agree with this. Dia ada kedegilan untuk prove everyone, no, you wrong bro. You wrong. I'm Spider-Man, even though that Spider is not from this universe. But yeah, I deserve to be Spider-Man and I'm worth of it. Dan pada mula cerita ni dah menunjukkan kepada kita Miles Morales memang layak untuk menjadi Spider-Man. Apabila Miguel, ni yang kedua tadi aku cakap tentang mistake kan. Ni yang kedua, Miguel cakap Miles ni adalah the original anomaly. Okay, original anomaly. Anomaly ni kalau kau nak tahu, dia sort of macam variant, tapi aku rasa dia punya term berbeza sikit, sebab anomaly ni supposed to be ada connection juga dengan canon event. Okay, anomaly. So the original anomaly yang start all of this Spider-Verse because of Miles Morales. Itu apa yang Miguel katakan kepada Miles. Dan sentiment tu, argument tu sangat berat kepada Miles. Tapi adakah betul Miles Morales adalah original anomaly? Sebelum kita cakap tentang original anomaly dan sebagainya, let's talk about next point dululah. Nanti aku akan cakap balik tentang, ataupun aku akan rumuskan balik tentang original anomaly tu. So let's talk about canon event. Okay, so canon event ni, kalau I think some of you dah faham, canon event ni sama seperti konsep yang dipakai dalam multiverse theory untuk untuk multiverse saga untuk MCU. Okay, dan dalam MCU kita dipanggil sebagai absolute point. Dan juga canon event dan ataupun tindakan harian kita yang mengubah kehidupan kita dan seterusnya. Absolute point. Dan kau tak boleh nak ubah absolute point ni sebenarnya. Contoh macam Avengers Endgame ke, yang pasal batu-batu tu kan, kau tak boleh ubah benda ni, kau kena letak balik dan sebagainya. Absolute point lah. Tapi dalam cerita ni, dia diperkenalkan frasa yang baru, iaitu canon event. And canon event is only work for Spider-Man only. Okay, hanya berkesan kepada Spider-Man dan juga Spider-Verse sahaja. Sebab tu dalam cerita ni kau dah nampak sebenarnya memang ditunjukkan lah Secret Timeline. Secret Timeline ditunjukkan apabila Miguel O'Hara membuka dia punya halusinasi tu, dia tunjuk Secret Timeline. Tapi lepas dia tunjuk Secret Timeline tu, apa yang dia fokus on adalah Web of Life. Web of Life yang mana memberi satu connection kepada one Spider-Man to another Spider-Man, di mana setiap Spider-Man ini yang wujud dalam universe tersebut perlu melalui canon event tu. Walaupun mungkin dalam canon event tu mungkin orangnya berbeza, mungkin situasi yang berbeza, mungkin tempatnya berbeza, tapi that is your canon event dan kau perlu melalui situasi tersebut. When we talk about canon event tentang Spider-Man, okay, this is from my fahaman sajalah, from my theory. Spider-Man needs to sacrifice. Dan among ada superhero yang ada dalam muka bumi ni, kenapa Spider-Man is the person yang sangat close to kita, dekat dengan kita, sebabkan pengorbanannya, sacrifice to save people. Okay, dan dia dalam kehidupan Spider-Man ni, kalau kau dah main game dia, kau dah baca komik dia, kau dah tengok series ke movie ke, kau tahu Spider-Man need to lose somebody untuk dia grow, untuk dia develop. Dan aku rasa benda ni bukan baru untuk korang semua. Korang dah tengok Spectacular Spider-Man, korang dah tengok Tobey Maguire Spider-Man, Sam Raimi tu, korang dah tengok Andrew Garfield Spider-Man, korang dah tengok Tom Holland punya Spider-Man. All of them semua hilang orang yang dia sayang. Okay, semua hilang. Dan antara orang yang dia sayang mungkin berkemungkinan family membernya sendiri, mentornya, dan juga kekasih hatinya ataupun kawan karibnya. So dia perlu kehilangan 3 benda ni untuk reach the potential ataupun to become a Spider-Man. Tapi dalam canon event ni, Miles Morales tak nak terlibat dengan semua benda tu. Okay, let's talk about canon event lagi lah. Dalam cerita ni, Miles
try to create his canon event. Okay, dia cuba untuk cipta canon event dia sebab dia tak nak tertakluk dengan cerita semua orang lain. Apabila Miguel O'Hara menunjukkan, oh, this is everything that Spider-Man need to face, Miles tak nak terlibat dengan semua benda tu, tak nak dikaitkan diri dia dengan orang lain. Dia tak nak rasa pun begitu. Tapi Miguel O'Hara dia terus on the spot, terus tease, bapak kau akan mati lagi 2 hari. Kalau kau tahu macam tu, kau akan buat tak? Kau akan selamatkan bapak kau? Of course kau akan selamatkan bapak kau. Lantak B universe yang lain, tapi Miles dia ada seorang ada sifat seorang Spider-Man yang sebenar. Di mana I don't give a damn about your canon event. I don't give a damn what is the absolute point. But if that people kalau orang tu berada dalam kesusahan, tak kira kau ni bapak aku ke, kau bukan bapak aku, I will save them all. That's how special Miles Morales dalam cerita ni, menunjukkan dia tahu the capability of being a Spider-Man, sama seperti Spider-Man Earth 1610, risking his life to save Miles to save the universe. Walaupun dia gagal, but he tried. Sama seperti Tom Holland punya Spider-Man dalam Spider-Man No Way Home. Instead of menghantar villain-villain tu pergi kembali dan mati, tapi apa yang dia buat? Cure that villain, untuk villain tu ada satu jalan cerita yang baru, yang di mana mungkin dia tak jadi penjahat lah dalam dunia tersebut. Spider-Man is all about that responsibility, sacrifice, giving the best to the people walaupun ianya terpaksa untuk mengorbankan nyawa kau. Yeah, so that's it about canon event lah. So let's talk about the real deal untuk cerita ni, Miguel O'Hara versus Miles Morales. Macam aku cakap tadi, Miguel O'Hara telah memberikan banyak argument, telah memberikan banyak konflik kepada Miles Morales, yang mana mengatakan Miles ni is a mistake, Miles tak nak terima dia punya canon event, okay? Dan juga Miles tidak berhak pun jadi Spider-Man at the first place. Dan Miles nak against all of that thing. Tapi kalau kau fikir, siapakah original Anomaly sebenarnya? Miguel ni duk cakap-cakap sangat dekat Miles tu, Origin Anomaly, dia lah punca kenapa aku kena create Spider-Verse, aku kena create Spider Society, it's all because of you. You start at the first place. Tapi betul ke? Betul ke apa yang Miguel cakap tu? And I think personally daripada aku yang bukan Spider-Man ni, I think he's wrong. Walaupun aku side with Miguel, aku tahu untuk menyelamatkan orang, lebih baik kita menyelamatkan ribuan orang daripada seorang. Tapi Miguel is absolutely wrong. Okay, let me explain to you lah macam mana Origin Anomaly. Dia kata Miles yang start everything, start the Spider-Verse ni, disebabkan dia digigit oleh laba-laba. Tapi dia digigit oleh laba-laba tu bukannya keputusan dia. He just a character yang diletakkan dalam story saja. Okay, tapi macam mana cerita dia digigit oleh laba-laba tu, it's all started daripada Collider, bro. Collider dalam Earth 1610 memberikan impact yang sangat-sangat besar kepada Spider-Verse. Yang mana orang yang terlibat dalam penceritaan Collider ni juga termasuklah dengan Kingpin. Kingpin mencipta Collider tu disebabkan dia nak munculkan kembali Vanessa dan juga anaknya Richard, if I'm not mistaken lah, yang mati ekoran daripada dilanggar oleh lori. Disebabkan itu dia nak ambil Vanessa dan juga Richard daripada universe yang berbeza, masukkan dalam Earth 1610. Okay, that's why Collider dicipta pada pertama kalinya. Tetapi Miguel cakap kalau Miles tidak digigit oleh laba-laba, Peter Parker Spider-Man Earth 1610 akan survive dan menamatkan riwayat The Collider itu. Tapi berbezanya dekat sini, ada satu decision yang tak sepatutnya terjadi tetapi terjadi dan mengubah segalanya adalah Spider-42. Jonathan Onn telah mengambil Spider-42 yang mana sepatutnya menggigit Miles Morales dalam Earth 42 tu, dan Miles tu deserve to be Spider-Man. Tapi disebabkan Spider-42 tu diambil oleh Jonathan Onn dan Spider tu lari, telah mengubah segalanya. So adakah Miles yang salah? No, it's not Miles yang salah. Kalau nak letakkan salah pun, it's Jonathan on the spot. The spot itself sendiri, dia menyalahkan Miles sebab
Sebab Miles lah yang dia jadi macam ni, sedangkan dia yang bawa spider tu. Di setiap universe dekat luar sana ada collider, tetapi di luar sana juga semuanya dihentikan oleh Spider-Man. Dan sepatutnya dalam Earth 1610 juga dihentikan oleh Spider-Man, tetapi disebabkan tindakan daripada Jonathan Orn yang mengambil spider tu, yang mana telah mengubah segala-galanya. So kalau nak letakkan original anomaly, I don't think Miles is the original anomaly. Dia hanyalah karakter yang menjalankan wataknya sahaja. Dan mungkin korang kata tanya macam, habis tu kenapa Spider-42 tu nak gigit Miles? It's easy lah. It's canon event lah. Selepas Spider-42 datang ke Earth 1610, dia masih lagi nak menggigit, nak bite Miles Morales. Walaupun ini bukannya Miles daripada Earth 42, tapi Miles Morales deserve to be Spider-Man 2. Okay, juga berhak untuk menjadi Spider-Man dalam universe 1610, and it just a matter of time. Tapi dengan adanya Spider-42 tu, it change everything. It change the canon event, it change the storyline of Miles Morales becoming Spider-Man. From my theory, daripada teori bongok aku ni, aku dapat rasakan Earth 160 tu supposed to be two Spider-Man hidup dalam dunia yang sama, coexist. Maksudnya sama seperti dalam Marvel Comic, di mana Spider-Man Miles Morales dan juga Spider-Man Peter Parker hidup dalam satu dunia yang sama. Walaupun dunia tu dia berlaku disebabkan incursion, tapi I think that is the way macam mana sepatutnya Miles Morales terjadi Spider-Man. Tapi it change everything selepas Spider-42 tu datang ke universe tersebut. Dan mungkin korang akan fikir, habis tu apa yang Miguel marah sangat? The thing is, apa yang Miguel marah sangat bukannya Miles Morales change the fate ataupun change the storyline. Miles hanyalah follow storyline. Sebab apa Miguel marah? Sebab Miles dapat apa yang dia berhak jadi. And sepatutnya dia tak jadi lagi Spider-Man, tapi dia dah jadi Spider-Man. Okay, fine. Tapi Miguel O'Hara, kalau dia ada cerita sikit backstory dia, Miguel O'Hara dia dah lenyapkan satu universe disebabkan kepentingan diri dia sendiri. Dalam universe dia dekat Nueva York yang kita nampak Spider Society tu, dia telah pun kehilangan anaknya dan juga keluarganya. Tapi dalam satu universe yang lain, dia nampak Miguel O'Hara mati. So dia find a way untuk replace that Miguel O'Hara, dan universe tu terpadam semuanya. Semua anak dia, semua family yang dia replicate, yang dia rasa macam dia boleh gantikan, semuanya terpadam. Tapi untuk Miles, walaupun Spider tu bukannya Spider daripada universe dia still menjadi the best version of Spider-Man yang dia sepatutnya jadi. Dan Miguel O'Hara rasa macam this is unfair for me. Okay, so my expectation, my theory dalam Spider-Man Beyond the Spider-Verse, Miguel O'Hara punya origin, ada benda yang kita tak tahu tu akan diceritakan dalam Beyond the Spider-Verse nanti. Sebab masa Miguel nak cerita pasal dia punya origin tu, macam mana dia kata, oh I'm an elite multiverse, tak habis cerita, dia tak habis cerita, Gwen terus menyampuk, cerita tu akan sambung balik dekat Beyond the Spider-Verse. Itu adalah my humble opinion sajalah. Korang ingat lah masa dekat Mombatan kan, Miles Morales dia ada satu vision tau yang dia nampak daripada The Spot, di mana Miguel bapa kepada Miles Morales sepatutnya mati daripada The Spot, dan juga Captain Singh dalam Mombatan Earth Spider-Man India tu sepatutnya mati juga. Tapi Miles Morales prevent that situation daripada terjadi. Okay, dan Miguel menyalahkan Miles, mengatakan ini semua punca daripada kau, sedangkan lubang hitam yang muncul tu adalah daripada The Spot yang create that thing. Okay, lubang hitam tu, dan dia menyalahkan Miles bulat-bulat, sedangkan bukannya salah Miles pun benda tu terjadi. Dan disebabkan itu juga aku akan pakai balik teori yang aku pakai dalam video yang lepas. Aku kata Miles akan selamatkan bapak dia, sebab bapak dia tu is not, mungkin canon event, tapi he has a choice untuk ubah benda tu. So kita move on kepada question dululah daripada followers dan juga subscribers. Okay, ada yang tanya, bapak Miles tu memang ditakdirkan untuk mati ke dalam setiap universe? It's not bapak Miles, it's someone yang responsible. Macam aku cakap tadi, dalam kehidupan Spider-Man ada 3 role yang patut mati. Tak kira berapa jumlahnya. Contohnya macam mentor, family dan juga loved one ataupun best friend. Okay, so it doesn't matter kalau kau ni bapa Uncle Ben ke, Aunt May ke dan sebagainya. If you kalau kau ada dalam kategori 3 yang aku mention ni,
this character supposed to die lah unless Miles Morales change that canon event. Dan kita ada soalan Prowler live action from MCU or universe lain. Adakah Vulture MCU dikurung seperti Prowler? Dan juga macam mana Vulture boleh terlepas dari geng Spider-Man sebab Vulture kan masuk wrong universe. Okay, this is the question yang banyak juga aku dapat tentang macam mana Vulture dalam Morbius terlepas daripada cengkaman Spider-Man 2099. Okay, aku make it short and simple saja. The thing is, this is Spider-Verse tau. Macam mana Spider-Verse bermula adalah disebabkan The Collider. Bukannya disebabkan kau buka portal and you want to travel anywhere you want. Tak. Berbeza daripada MCU punya multiverse concept, macam mana percanggahan timeline itu berlaku pun dah berbeza. And aku agree dengan some of the people yang buat teori di mana Spider-Man No Way Home atau Spider-Man No Way Home itu sendiri terjadi disebabkan magisnya sendiri. Magic, okay? Dan Vulture yang terperangkap dalam dunia Morbius tu, dia ada kaitan dengan Spider-Verse. But cara dia travel through the multiverse travel through multiverse is not from the Spider-Verse. It's from from the magic yang digunakan oleh oleh Doctor Strange. Alright. So Prowler yang ada dalam dalam sangka untuk dekat Spider Society tu, dia dilabelkan sebagai anomaly. Okey, di mana dia disedut masuk dalam universe yang berbeza bukan daripada dia punya keinginan. Okey, yang Vulture pun bukan daripada dia punya keinginan, tapi dia ada kaitan dengan Spider-Man. Cuma apa yang aku nak cakap, ada dua cara macam mana travel through multiverse. Dia sebenarnya ada banyak lagi lah. Sebab dalam multiverse kita ada konsep dan juga hukum fizik yang berbeza. Contoh kalau aku cakap dekat sini gravity 0.21, tapi dekat universe lain gravity 0.4. Macam itulah caranya. Cara hukum fizik dan ataupun time travelling is different, berbeza ikut universe yang mana kita nak tentukan. So Vulture through kepada Morbius dan dia tak lag. Dia tak macam glitching sama macam karakter-karakter lain macam Vulture yang Vulture dan Spider-Man Across the Spider-Verse ni. Ikut kepada method mana yang kau travel. Itu daripada fahaman aku lah. Tapi kalau salah, then it is a plot hole lah. Tapi itu apa yang aku faham lah. Cuma korang tak boleh nak pakai apa yang MCU punya multiverse theory, multiverse concept diguna pakai dalam Spider-Man Across the Spider-Verse. Sebab tu kalau korang perhati, kenapa dia gunakan canon event, nama canon event, frasa canon event instead of absolute point? Sebab dia nak fokus dekat sini, this is all about Spider-Verse. Dan Spider-Verse is part of multiverse. A part saja. Okay? Bukannya the whole Spider-Verse is multiverse. Tak. Maksud dekat sini, mereka pakai teori-teori ataupun konsep fizik, hukum fizik yang berbeza-beza. Aku dah terangkan benda ni dekat video multiverse aku lama dululah. So itulah daripada fahaman aku lah. But kalau benda ni betul, this is not a plot hole lah. So soalan seterusnya, adakah Miles 42 yang sepatutnya jadi Spider-Man dan Miles kita yang jadi Prowler? Dia boleh pergi ke teori ni satu. Teori yang kedua, aku daripada perspektif aku, Miles 42 deserve to be Spider-Man. Sepatutnya jadi the original Spider-Man dekat Earth 42 tu. Dan our Miles supposed to be Spider-Man tu, tapi bukan time dia lagi untuk jadi Spider-Man. Dia jadi Spider-Man sangat-sangat awal. Itu ada tanggapan aku lah. Mungkin korang ada tanggapan sendirian, boleh komen kat bawah. So itu adalah beberapa soalan yang aku nak kemukakan lah daripada followers dan juga subscribers aku. So kita teruskan dengan Spider-Man Miles Earth 1610 versus Miles Morales ataupun Miles Morales Prowler daripada Earth 42. Okay, cerita ni dia bermula macam ni lah.